ECONOMY Economy Express. Let's go! Piu, 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 piu. Jet pejuang baru. Well, technically tak ada lah baru pun. So yes, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masanya sudah tiba untuk Malaysia memiliki set jet pejuang yang baru untuk melengkapi aset pertahanan kita. Dilaporkan yang pembelian itu adalah untuk jet pejuang FA-18 dari Kuwait. Difahamkan bahawa butiran pembelian tersebut dijangka dibincangkan semasa lawatan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin ke Kuwait yang bermula kemarin. Tentera Udara Kuwait mempunyai 39 jet FA-18C dan FA-18D Hornet yang terdiri daripada pesawat pejuang, satu tempat duduk dan dua tempat duduk. Macam cerita apa? Top Gun Maverick. Kan waktu dia buat mission tu kan ada dua jet perjuangan yang depan one seater, belakang dua seater. Laporan mengenai kemungkinan pembelian ini muncul pada Jun lalu apabila pasukan teknikal dari TUDM melawat Kuwait untuk membincangkan perkara tersebut. Dimaklumkan juga dari segi teknikal, jet pejuang Hornet adalah sesuai untuk keperluan TUDM. Pada waktu ini, jet pejuang FA-18C dan FA-18D milik Kuwait mempunyai waktu operasi yang lebih rendah berbanding jet Hornet sedia ada milik TUDM. So kita beli barang second tapi diorang tak guna sangat lah. Dia macam condition like new. Malaysia kini mempunyai 8 jet FA-18D Hornet dan 18 Sukhoi Su-30 MKM dalam armada pesawat tempur pelbagai peranan ataupun MRCA. Aku rasa lama ke Sukhoi tu. Aku ingat lagi zaman aku sekolah. And waktu tu banyak gila konspirasi keluar pasal Malaysia beli jet Sukhoi ni sebab kita nak hantar angkasawan kita pergi ISS. Sebab kita guna Rusia punya roket kan. So aku rasa waktu tu the start of misinformation punya era. Dalam masa yang sama, berita pembelian aset ketenteraan ini sudah tentunya akan mengurangkan sedikit sebanyak kegusaran rakyat berkenaan kekuatan ketenteraan Malaysia. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Asia Sentinel memberikan fokus kepada kondisi Angkatan Tentera Malaysia ATM sebagai yang paling lemah di Asia Tenggara. Kertas Butir Pertahanan pada tahun 2019 menyeru agar lebih banyak dana disediakan. Sistem perolehan juga perlu dirombak untuk membenarkan pakar menentukan sistem senjata yang sebenarnya diperlukan oleh anggota kita. Namun, cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menaikkan belanjawan pertahanan sebanyak 10% terpaksa ditangguhkan kerana masalah ekonomi yang melanda. Malah, rakyat dan orang awam turut berkongsi kerisauan mereka berkenaan isu ini. Ni belum sentuh pasal LCR, kapal TUDM yang tak siap-siap tu. Aku rasa itu kalau nak cakap like a whole video on itself. Tapi kita semua boleh setuju lah yang sesuatu perlu dilakukan sebelum nasi menjadi bubur. Anyway, ramai pakar percaya bahawa pemerolehan jet FA-18C dan FA-18D Hornet akan meningkatkan keupayaan TUDM terutamanya di Laut Cina Selatan, di mana keperluan kekuatan ketenteraan semakin meningkat. Seperti yang kita semua maklum, pada waktu ini ketegangan di Laut Cina Selatan kini semakin meningkat. Yes, laut yang memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak kini menjadi medan konflik beberapa negara, terutamanya gergasi besar China. China menuntut hampir seluruh Laut China Selatan sebagai miliknya yang agak menjengkelkan untuk negara-negara jiran. Bagi mereka, tuntutan teritorial China adalah tidak masuk akal dan mengganggu zon ekonomi eksklusif sedia ada. Hari ini, China terus-menerus mengabaikan keputusan Mahkamah Arbitrasi Antarabangsa di The Hague, Belanda pada tahun 2016 yang menyatakan bahawa China tidak ada asas undang-undang ataupun sejarah untuk melakukan tuntutan sebesar itu. Walaupun setakat ini tidak ada pertempuran fizikal yang berlaku antara mana-mana aset Malaysia dan China di lautan tersebut, ketegangan masih dapat dirasakan. Ini kerana terdapat beberapa kapal perang China yang dimaklumkan berlegar-legar di kawasan perairan kita. Dah macam gangster, Mat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berkata pada 5 September yang lalu bahawa negara kita sama sekali tidak akan menghentikan eksplorasi minyak dan gas asli
di Laut Cina Selatan. Ini adalah respon beliau setelah China mendakwa Malaysia melanggar wilayahnya. Gila lah. Jauh kot jarak China ke Malaysia tu. Pun diorang nak claim lagi. Selalunya yang claim-claim ni, ayo semua kita jana pendapatan sampingan dengan trade menggunakan FXGT. Kalau korang yang masih belum tahu, FXGT merupakan sebuah brokerage yang menyediakan platform untuk sesiapa sahaja trade CFD pelbagai jenis instrumen kewangan. Macam-macam lah jenis instrumen kewangan yang korang boleh trade dekat FXGT ni. Al-maklum lah, broker global kan. Ada XAU USD atau senang cerita emas, mata wang iaitu forex, stock, indices, kripto dan bermacam-macam lagi. Bermula dari semalam 7 Oktober sehingga 11 Oktober ini, FXGT sedang menjalankan promosi 100% deposit bonus. Means korang boleh dapatkan 2 kali ganda capital daripada jumlah deposit yang korang lakukan. So kalau korang deposit $100, korang dapat $200 untuk korang trade semudah itu. So jangan buang masa, daftar akaun FXGT korang sekarang menggunakan link yang kami sediakan di description. Thank you FXGT for sponsoring Economy Express minggu ini. Kembali ke berita. Vroom vroom vroom, Proton EMAS is here. EMAS? 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 Macam mana nak sebut? Basically Proton EV lah is here baby. So Proton EMAS 7 dijadualkan untuk pelancaran rasminya pada bulan Disember ini, tetapi kini pelanggan yang teruja sudah boleh membuat tempahan melalui laman web Ion. Ion merupakan salah satu pengedar utama Proton dengan 10 lokasi di seluruh Malaysia, dengan cawangan Glen Marie dan Damansara ditetapkan sebagai pengedar rasmi Proton EMAS. Seperti yang diumumkan oleh Proton sebelum ini, kenderaan elektrik pertama jenama tersebut dijadualkan untuk mula menyusuri jalan raya negara ini pada bulan Disember tahun ini. Pada ketika ini, Proton sedang giat mengadakan pameran kenderaan tersebut di pelbagai lokasi di Malaysia, memberikan peluang kepada bakal pembeli untuk melihat dan mencuba memandu kenderaan tersebut. Orang ramai juga sudah dapat melihat rupa awal kereta tersebut ketika perarakan sambutan Hari Kebangsaan baru-baru ini di Putrajaya. Proton telah mempamerkan kenderaan elektrik pertamanya iaitu EMAS 7 sebagai sebahagian daripada perarakan mereka ketika sambutan tersebut. EMAS 7 ditemani model kereta Proton yang lain, mencerminkan evolusi syarikat itu sepanjang sejarahnya yang berusia 41 tahun. Dah 41 tahun dah. And kalau korang nak tahu, EMAS 7 dibangunkan secara bersama oleh Proton dan Geely, of course. Kebanyakan spesifikasinya kelihatan sama dengan Geely Galaxy E5. Walaupun Proton belum mengesahkan output kuasa EMAS 7, kereta elektrik ini dijangka mempunyai prestasi setara dengan Galaxy E5 kerana kedua-duanya mempunyai sistem pemanduan yang sama. So basically kalau kita tengok Galaxy E5, itulah dia EMAS 7 yang di rebrand semula lah. Aku sebenarnya nak cerita pasal pencapaian ni agak membanggakan lah sebab syarikat kereta tempatan keluarkan kenderaan elektrik. Tapi kenapa macam aku promote kereta ni? So Proton, sponsor kita orang, okay? Anyway, kalau korang yang duduk di luar Lembah Kelang, jangan risau. Korang pun ada peluang untuk berinteraksi dengan kereta tersebut. Ini kerana Proton EMAS 7 akan mengadakan lawatan jalan raya di seluruh negara. Perjalanan sejauh 2,000 km telah pun bermula pada 5 Oktober yang lalu dan akan merangkumi semua negeri di negara ini termasuklah Sabah dan Sarawak. Aku rasa diorang kena buat video yang macam NKBHD buat. Kau pernah tengok video tu? In an electric car versus a gas car. Shout out to my boy, Marques Brownlee. So anyway, dalam masa yang sama, Pro2 pun tak nak kalah geng. Pro2, my pride. Semasa Kuala Lumpur International Mobility Show ataupun KLIMS yang lalu, Pro2 telah mempamerkan model konsep kereta elektrik mereka. Konsep tersebut dikenali dengan nama Electric Motion Online ataupun EMO. Masukkan meme. It's not a face, ma. It's a lifestyle. Kereta konsep EMO yang dipamerkan menyerupai Pro2 Myvi yang kita semua tahu sangat popular di negara kita. Prototype Myvi EV Pro2 ini dibangunkan sepenuhnya secara lokal dengan rancangan untuk pengeluaran pada tahun 2025. Okay, that is actually impressive sebab dia tak ada collaboration, dia tak ada partnership. Pro2 turut mengatakan EV yang menyerupai Myvi ini akan dipasang dengan pack bateri 50 kW
per hour yang mampu menjangkau hingga 35 km dalam satu charging. Aku tak sure sangat pasal EV. 350 km ni impressive ke tak? The end is near. Dalam satu berita yang mengejutkan, semua filem-filem science fiction yang telah memberi amaran tentang bahaya teknologi kini menjadi realiti. 2 orang pelajar Harvard telah menggabungkan cermin mata pintar Meta Ray-Ban dengan perisian pengecaman wajah untuk kegunaan yang amat merisaukan. Dimaklumkan yang ciptaan mereka ini dengan begitu pantas boleh mengenal pasti orang yang tidak dikenali dan mengumpulkan maklumat peribadi mereka menggunakan internet. So basically, korang boleh pakai je cermin mata tersebut, tengok muka siapa-siapa saja dan dalam masa yang sama, semua info orang tu akan masuk ke telefon pintar korang. Bro, korang pernah main game Watch Dogs tak? Yang Ubisoft keluarkan. Aku rasa around tahun 2013 lah kalau tak silap. So yeah, this is it. Exactly like this. Dalam game tu, korang boleh jalan dekat kawasan awam and info semua orang di keliling kau tu boleh diakses atau dihack untuk kau exploit. So, crazy. 10 years later, here we are. Teknologi tu memang betul-betul boleh dilakukan. Dalam satu video yang dimuat naik ke platform X, nama dia susah sikit nak sebut, Anpu Nguyen dan Kane Ardayfew, 2 orang pelajar Harvard tu lah, menjelaskan bagaimana mereka membina Eye X-ray, nama program ni, dengan menggunakan cermin mata Meta Ray-Ban untuk menangkap gambar orang secara random di kampus dan di stesen kereta api. Menggunakan laman pencarian pengecaman wajah yang boleh diakses oleh orang ramai seperti Pim Eyes dan kemudian menggunakan model bahasa besar ataupun Large Language Model LLM untuk mencari maklumat tentang individu tersebut di web. So menggunakan semua proses ini, mereka dapat mengakses alamat orang, nama ibu bapa mereka dan gambar-gambar dalam beberapa minit sahaja. It's just that easy. Nguyen dan Ardayfew mengatakan bahawa mereka tidak akan mengeluarkan kod program itu secara awam. Mereka cipta program ini untuk membuktikan bagaimana teknologi yang invasif boleh terhasil apabila kemajuan terkini seperti kacamata pintar digabungkan dengan AI. So, thanks bro. Makin susah aku nak yakinkan orang tentang kebaikan AI. Okay, just kidding. Memang penting untuk kita terus memantau semua potensi eksploitasi seperti ini supaya teknologi tersebut lebih selamat untuk digunakan pada masa hadapan. So dalam masa yang sama, pihak Meta yang mengeluarkan cermin mata pintar tersebut mengatakan bahawa pengumpulan maklumat serupa itu boleh dilakukan dengan mana-mana kamera, bukan dengan cermin mata mereka semata-mata. So, but yeah, now it's just that easy sebab boleh pakai cermin mata, lagi tersembunyi, lagi licik. Kan? So, itulah sedikit sebanyak berita mingguan bersama Economy Express. Terima kasih kerana menonton. Dan kalau korang belum tonton lagi, boleh check out episod lepas dekat bawah ni di mana kita bercinta dengan Google. And jangan lupa like and subscribe. Adios.